Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz, ustazah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan syukur yang teramat sangat kerana masih lagi diberi kesempatan oleh Allah taala untuk datang ke rumah Allah taala, baitin min buyutillah ini, sekaligus dapat duduk dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan, ramai di kalangan sahabat-sahabat kita, jemaah-jemaah kita kadang-kadang dah tak dapat datang, kan? Dah dipanggil oleh Allah taala, dah dijemput oleh Allah, tapi kita ini alhamdulillah masih lagi dapat datang ke rumah Allah taala ini untuk melakukan amal ibadah insya-Allah. Kita menyambung kembali perkongsian ilmu kita dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Badi'ah dalam pengajaran yang ke-27. Berkata Allah Subhanahu wa taala, hai anak Adam, banyakkan olehmu bekalmu dengan berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ni ialah sebagai bekal untuk kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kerana juga bahawasanya jalan syurga itu amat jauh. Bekal untuk kita nak menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jauh lagi perjalanan kita ni. Kan kita memanglah sebut dah meninggal. Kan bila habis di dunia ni dia panggil kita meninggal. Sebenarnya cuma kita ni berpindah ke alam baru sahaja. Sebelum ni tak ada, lepas tu dalam alam kandungan lain suasana dia. Kemudian keluar kita ke alam dunia ni. Peringkat yang seterusnya ke alam dunia ni. Pindahlah kita di alam dunia ni, macam-macam lah kita lalui kerenah dunia ni, macam-macam ragam di dunia ni kita lalui lah atas dunia ni. Kemudian belum lagi perjalanan belum habis, belum menuju syurga, belum sampai, jauh lagi. Maka setelah habis alam dunia ini, kita dipindah ke alam baru, dia panggil alam barzah. Di sana kita bertemu lagi dengan saudara-saudara kita ni, yang dulu, yang pergi dulu, yang bertahun-tahun pergi dulu ni, kita bertemu lagi dengan dia ke alam, dia alam barzah. Berpindah alam sahaja tuan-tuan, masuk ke alam yang lain pula, alam barzah, sebelum sampainya destinasi kita. Sebelum sampai ke destinasi, ada lagi dia panggil ni alam barzah. Jadi sebelum nak masuk ke alam barzah, cari bekal siap-siap. Sebab di alam barzah nanti dah tak ada dah amalan. Tak ada lagi amalan yang kita nak buat.
Apa amalan nak buat, nak sembahyang dah tak ada, semua dah tak ada, habis. Kan? Maka mencari bekalan itu atas dunia ni, persediaan kita di atas dunia ni. Maka kita pun carilah bekal sebanyak mungkin untuk perjalanan yang masih jauh lagi. Simpanan kita ini untuk perjalanan daripada alam barzah ke alam akhirat nanti. Jauh lagi tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala kata, cari bekal atas dunia ni. Beribadatlah kepada Allah sebanyak mungkin, sebaik mungkin amal ibadat. Dan teguhkan olehmu akan perahumu, yakni imanmu, kerana bahawasanya laut itu amat dalam dan ombaknya itu amat besar dan angin itu amat keras. Nanti kita akan lalui ke semua ni. Ujian kita di alam barzah, alam kubur nanti. Gelap gelita ke, sempit ke, terang ke, kita nak lalui. Bagaimana kalau kita tak cari bekal persediaan kita, lampu kita, aircon kita, semua ni kalau kita tak cari atas dunia ni nanti, bagaimana kita nak berpindah ke rumah yang baru tu? Orang lain terang benderang, kita gelap gelita. Orang lain rumah luas macam atas dunia ni tak? Kita rumah kecil, sempit. Dah lah gelap, sempit pula, panas pula lagi. Allahu Akbar. Kita tengok atas dunia ni, perjalanan atas dunia ni, bagi orang mana rumah orang yang besar, ada aircon tiap-tiap bilik, ruang tamu semua ada. Kita ni bilik aircon tak ada, kipas tak ada. Allahu Akbar. Dah lah kecil, sempit pula, semuanya ada kan. Allah. Besok kita akan lalui. Kita ada rumah lagi, rumah yang kedua pula, pindah rumah ni. Sebelum masuk rumah baru ni, kita kena tengoklah rumah kita dulu kan. Nak masuk je rumah baru, tuan-tuan, macam mana anak-anak kita yang masuk rumah baru, komplit semua dia buat. Nak pasang itu, nak pasang ini, semua adalah. Kitchen cabinet semua nak pasang kan. Ni nak bilik home theater lah, nak karaoke senang, semua ada, komplit. Nak masuk rumah baru ni, cari duit banyak-banyak. Waktu tu kedekut sikit lah nak bagi orang tua, sebab nak masuk rumah baru kan? Kumpul duit lah. Dulu boleh lah bagi orang tua duit, belum masuk rumah baru ni kan. Ni nak masuk rumah baru, bagi orang tua pun dah, bulan ni kurang sikit lah kan. Nak ngumpul duit ni, besok nak masuk, nak pindah rumah baru ni, macam mana kan? Perabot lagi semua. Kita ni besok nak pindah kat rumah baru ni kan? Bekal tak ada apa, kosong lah, kain putih lah. Tu je bekal kot kan? Sampai sana sok pandai-pandai lah. Kalau ada buat bekalan, sejuk lah, besar lah, terang lah rumah kan? Semua adalah komplit. Sebab atas dunia dulu ni kita dah teguhkan kita punya ekonomi lah. Kalau bahasa sekarang ni, kita punya simpanan ekonomi kita kukuh lah. Masuk pindah rumah baru, so tak payah orang hantar, tak payah orang bagi, nak tunggu Al-Fatihah. Muslimin muslimat, mu'minin wal mu'minat, Al-Fatihah. Terkejar-kejar, berebut sana, berebut sini kan. Kita tak payah rebut. Kau tak rebut ke? Tak payah rebut. Dah siap dah dulu kan. Semua dah siap dah. Dah siapkan. Kan. Atas dunia ni cukup lah, anak pun dah bagi dah lah. Anak kejap-kejap Al-Fatihah. 5 kali sembahyang tak lupa Fatihah. 5 kali sembahyang tak lupa doa Allahumma ghfirlahu warhamhu, tak lupa kan. Jadi maknanya kita tak payah rebut. Carilah bekal di dunia ini. Besok balik dah tak ada apa kan. Habis anak-anak ni pedulilah, pandailah dia, kita dah bagi ilmu, pandailah dia cari kan. Kita leka lagi nak buat apa? Kita pun nak balik bertemu Allah Subhanahu wa taala kan. Dunia ni tak berapa lama, sekejap aja. Sekejap aja. Tak ada dunia pun susah agak, ada dunia pun susah agak tuan kan.
Kaya pun susah, susah pun susah kan? Ni yang terbaru beberapa hari lepas ada orang telefon saya, Ustaz, macam mana nak settlekan masalah ni Ustaz? Masalah apa Tuan? Isteri dia meninggal kena COVID itu Ustaz. Habis tu suami dia pun kena COVID, Allah bagi. Tapi bila suami isteri dah meninggal, tinggalkan banyaklah aset kan, duit macam-macam lah, dapat 1.2 juta. Anak tak ada kan, Allah, rumah lagi, kereta ni kan, dah jadi tamak lah tuan-tuan kan, tak nak faraid, tak nak itu, Masya Allah. Patut Tuhan dah bagi dah itu COVID. Laki bini COVID, tapi bini jemput dulu kan, kita tak pergi lagi. Tuan-tuan tengok, dunia ni tak ada pun susah, ada pun nak bergaduh tuan-tuan. Allahu Akbar kan. Padahal balik besok bukan bawa pun semua-semua tu, mau tinggal atas dunia ni. Tu saya kata ke bumi jenazah yang mengiringnya dengan Alphardnya, dengan BMW-nya, dengan Mercedes-nya, kan? Yang diiring tu bawa balik body bag-nya. Yang diiring tu kain kapan dia. Kan dapat naik pun. Padahal tu dia punya itu tu. Masa hidup itu dia punya lah. Kan? Masa hidup itu dia punya. BM tu dia punya. Wildfire tu dia punya. Mercedes tu pun dia punya itu. Masa hidup itu. Bila dah meninggal, dah masuk body bag dah kapan tu, dia naik van kita orang, van buruk kita orang. Nak je suruh, wah lah masuk. Penghormatan terakhir dia nak rasa, kenikmatan terakhir naik kereta mewah dia pergi kubur. Tuan-tuan, lah kali naik van buruk, Peugeot tu, Peugeot yang gear pun susah masuk. Main jenazah lah. Yang macam saya bawa Tuan Imam punya itu tu, van buruk tu kan, bukan yang saya bawa baru ni, yang Imam tu kan. Allah, seksa bawa van tu kan, aircon pun sejuk tak sejuk kan. Naik van tu, yang ngiring, yang ngekor belakang wildfire. Saya pun tanya, ni kereta siapa? Ni kereta arwah ni lah. Tu pun arwah, ni semua arwah punya. Habis tu apa tak bawa naik dia? Tak boleh naik, tak ada tempat nak masuk. Apa tak siapkan itu? Patut siapkan lah. Nak rasa nikmat kursi empuk wildfire tu kan. Dan Allah, pai kubur tuan, saya kata kita pakai jauh-jauh, duduk luar, tak boleh masuk. Dia body bag Allahu Akbar. Pasal itu yang boleh teman dia siapa? Yang boleh teman dia ni ialah amal ibadat dia. Maka atas dunia ini sebanyak mungkinlah cari, buatlah amal ibadat sebagai bekal untuk kita nak bertemu Allah, nak pindah alam baru. Yang ada ni tak mampu buat apa pun. Dan ringankan olehmu akan tanggunganmu, maka gunung itu amat tinggi, yakni kerana bahawasanya titi siratal mustaqim itu amat seni, halus dia. So ni kita nak lalu titian ni kan, titian sirat yang dipanggil siratal mustaqim, kejadian yang sangat halus, sangat seni yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak lalu lagu mana? Melainkan dengan amal ibadat yang kita ada. Ada amal ibadat, bekalan yang lengkap, berdesuplah kita pergi. Halus tak halus, selamba je jalan. Berdesup selamba je. Kau tak ada sok, merangkak lah. Nak macam mana? Dah tak ada. Hari tu nak menyesal, dah tak guna dah. Hari tu nak menyesal, tak ada apa dah. Macam kita hari ni lah, sekarang orang suruh ikut SOP, pakailah tutup muka, pakailah hand sanitizer. Kita tak ikut, dah kena besok kita menyesal lah. Silap lah. Kalau aku pakai itu tak kena, itu aku itu pun tak pakai. Bila hari tu ni asal tak pakai,
Itulah silap, bukan silap saja ditempah. Pakai tak nak pakai, macam mana tuan-tuan? Kan? Ni tak lama kita tak tahulah ni tuan-tuan. Ni dah terjadi kat Sabah hari tu, nak buat lagi pula dah. La ilaha illallah. Macam nak menempah je kita. Hari tu kat Sabah dah berlaku kan. Dah ada dah pengajaran mendadak naik, sekejap je naik kan. Habis semua kena. Tak dan juga nak buat juga. La ilaha illallah. Besok dah banyak, apa tutup dulu? Masjid dengan surau tutup dulu. Kau yang buat perangai, masjid surau nak ditutup. Kan? Ini masalah kita ni. Allah, macam tak takut tuan-tuan, macam tak rasa takut. Tak payahlah nak berebut-rebut sangat benda-benda tu. Tunggulah dulu, tunggulah reda. Tak terkawal besok kan, dah datang varian baru besok. Melaka je tuan-tuan tu, bukan jauh. Melaka dengan Selangor dekatnya. Sabah tu punya jauh, sampai ke sini pun mendadak naik beribu. Lepas tu nak salahkan orang. Itulah, pergi Sabah lagi. Itulah yang buat dekat Sabah. Dah kena, baru nak nyesal. Kan? Masa tak kena, tak nak beringat. Tak payahlah, jangan duk serabutlah menyusahkan orang. Kita dah susah semua, nak cari susah lagi pasal apa? Allahu Akbar. Besok bila dah buat, besok dah tak terkawal. Bila dah tak terkawal, besok dah varian baru. Bila varian baru, besok dah mula kelang kabut. Dah beratur balik meninggal. Ni dah kurang ni, dah kurang dah. Kan? Dah kurang dah. Alhamdulillah. Dah kurang lah. Hospital kematian pun dah kurang. Satu hari pun kadang ada saya urus, kadang dah tak ada uruskan. Alhamdulillah. Semalam pergi ke Hospital Ampang, tengok tak ada dah. Ada 2 body je lagi. Tadi habiskan 2, habis dah. Tutup dah COVID. Alhamdulillah. Rasa tenang, rasa nak mencari pasal lagi semua tu. Kan? Ini pak-pak suka mencari pasal ni. Kurung dia elok boleh tahu. Kan? Macam tak ada kerja lain. Yang jadi mangsa kita lah. Kau buat hal, bila kita cakap-cakap dia tak nak dengar. Tahulah tuan-tuan. Tapi jagalah, jaga SOP, kod betul-betul. Kan? Kita masih belum selamat. Jangan rasa kebal sangat. Jangan rasa kebal sangat. Kan? Dah 2 dos ustaz, apa dah hal. Itu ikhtiar nama dia, bukan selamat. Itu ikhtiar. Berhati-hati, ikhtiyati, berhati-hati sahaja. Lindung diri kita ni, jangan campakkan diri dalam kebinasaan. Itu aja tuan-tuan. Kalau sekarang pun semayang pun tak boleh rapat lagi, nak buat benda lain lagi. Yang kita pun tak boleh rapat lagi, bukan buat benda lain. Dalam surau, dalam masjid pun tak boleh solat rapat-rapat, kita nak buat benda lain lagi. Itu nak menempah lah namanya. Allah Akbar. Kemudian dia kata, besok kita nak lalu ni titian siratal mustaqim. Semua orang kan lalu, terbang ke, laju ke, merangkak ke, berensot ke, semua kena lalu. Nak tak nak, kita kena hadapi. Jadi untuk nak hadapi ni bagaimana? Siap sediakan amal kita ni. Mudah-mudahan amal kita ini dapat membantu kita untuk menyeberangi titian sirat dengan selamat. Kok tak laju pun, kurang-kurang selamatlah meniti titian sirat. Kan? Tapi kok dapat laju tu lagi baguslah. Kok tak dapat laju pun, yang penting selamat pun alhamdulillah, syukur. Kan? Amalan-amalan kan kita tak tahulah tuan-tuan. Dan khaliskan, ikhlaskan olehmu akan ilmu. Kita ni belajar, cari ilmu seikhlas mungkin. Tapi payah nak dapat kita keikhlasan 100% tu payah nak. Kan? Ada je gangguan-gangguan je. Yang kata khalis ni tuan-tuan, tak ada sikit pun campur dengan benda lain. Tak ada. Memang lillahi ta'ala semata-mata. Makhluk ni langsung tak ada dalam hati dia.
Yang ada Allah Ta'ala. Oh, susah. Kadang-kadang dah cantik dah, tapi ada pula jarum-jarum penyucuk ni kan, yang menyebabkan hati kita jadi rosak. Siapa cucuk ni lah? Syaitan ni. Dia hasut. Dia sebenarnya boleh, tak apa. Yalah, kita bukan nak riak, tapi ya kita dia bukan nak riak, tapi kita pun rasa lain macam je rasa. Jadi tuan-tuan, susah nak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Susah. Khalis susah. Cuma kita mampu berusaha, kemudian minta ampun dengan Allah Ta'ala. Kok-koklah ada kesalahan kita tu, dosa kita tu, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu je lah yang kita mampu lakukan. Untuk nak khalis betul-betul susah. Kan? Dan bahawasanya yang menerima itu amat melihat. Allah Ta'ala Maha melihat. Dia tahu apa yang kita buat. Isi hati kita tu dia tahu. Kerana dia ke atau kerana yang lain, dia tahu. Kan? Engkau ni tak ada aku sepenuhnya. Tak ada macam mana kau ucap illallah, tak ada. Kan? Melainkan engkau je ya Allah. Susah. Susah tuan. Beramal ibadat susah. Kalau kerana Allah, tak fikir yang lain-lain. Entahlah. Orang nak tengok, orang tak tengok, orang puji, tak puji, orang keji, kata, kutuk, maki lah. Entahlah. Aku bukan buat kerana engkau pun. Tanya. Aku tak ada kena-mengena dengan engkau pun. Aku buat memang kerana Allah Ta'ala. Tak apalah kau nak keji, nak puji, nak maki apa semua, itu terpulang. Tak ada masalah. Tu susah tu. Tapi kita ni bila dia puji, seronok kan? Seronok. Bila dikritik tu yang meloncat begitu. Sedangkan ikhlas ni, puji ke, kritik ke, antak bila kau pulang lah. Kau nak keji, nak kutuk, nak maki, hamun, suka hatilah. Yang penting aku buat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Aku cakap ni kerana Allah Ta'ala. Aku sampaikan ni kerana Allah Ta'ala. Kau orang nak terasa, nak kecil hati, nak tersinggung, itu aku pun boleh buat. Hati kau mana aku boleh nak tahu. Yang aku cakap ni benda betul. Yang aku cakap ni Tuhan suruh sampaikan. Kau nak kecil hati, kau nak tersinggung, nak marah, nak menyampah, aku nak boleh buat macam mana? Orang pun sampai kita, Ustaz tahu, dia orang menyampah tengok Ustaz tu. Macam mana? Takkan kita siapa menyampah, cakap. Nak pergi jumpa orang tu. Tak payah nak menyampah, dia nak menyampah dan tak dia nak menyampah macam mana? Dia menyampah ke Tuan, dia menyampah Ustaz. Tak apa dia menyampah macam mana? Saya cakapkan Allah Ta'ala, boleh. Susah tuan-tuan. Kadang balik menung kat kita pun. Sabuk tu dia tu siapa? Aku kau jumpa orang tu memang dapatnya. Kita jadi marah. Kenapa nak marah? Lantar dia lah nak marah. Itu hak dia. Aku buat pun bukan kerana engkau. Susah tuan. Balik letak tangan kat atas dahi. Mula satu, lepas tu dua. Mula terbayang jemaah tu, aku rasa dia ni lah. Sebab aku tengok masa aku ngajar tu, muka dia lain macam. Dah mula datang buruk sangka. Dah datang mula. Aku rasa dia tu lah. Sebab aku tengok macam muka dia macam tak suka. Aku ingat. Dia mula lah. Padahal yang kata tu orang lain. Jadi tuan-tuan, sebab itu kalau kan Allah Ta'ala, siapa kata tuan? Tak payah ambil tahulah. Ada orang marah Ustaz, tak apa, biarlah, itu hak dia. Tapi dia kutuk Ustaz macam-macam, tak apa, biarlah lah. Itu hak dia, tak apalah dia nak ngutuk. Kita nak macam mana dia nak ngutuk kita? Tu susah kan? Kita nak dengar. Kadang-kadang syaitan tu hasut kita, tanya pula tu, siapa cakap dengan tuan tu? Cakap dengan saya. Tapi Ustaz, saya tak bolehlah beritahu nama orang dia, tapi dia ada malam tu. Lagilah kita
aku. Adalah besar kan, tapi syaitan arah minta dia tolong. Syaitan kata, kau tolong buat kerja aku sikit. Tapi kalau lillahi ta'ala, kita pun tak apalah Tuhan, biarlah dia itu hak dia nak marah, lantak dia lah. Kenapa yang kita nak kisah sangat dia nak marah? Buat tak hati. Saya pun memang tak kisah, lantak. Orang komen, orang kutuk, maki, kau tu takkanlah tahan sampai hari ni kan. Kalau ikut nak marah lah kan, apa yang orang tak kata saya berhenti lama dah ngajar. Tapi kita, aku nak marahkan kau pun, apa? Aku nak layan kau pun, tak ada faedah apa layan kau. Habis-habis kau marah, tunggu je lah. Habis-habis dia berhentikan ngajar, tunggulah. Selesai, tak ngajar, habis. Nak nangis, tidak. Nak sedih, tidak. Apalah. Jadi kita serah pada Tuhan. Tuhan Maha mengetahui. Jadi susah nak dapat ikhlas yang betul tu, susah. Semayang nak lillahi ta'ala, memanglah niat lillahi ta'ala. Tapi bila mufti dah sebelah semayang, lain macam pula gitu. Biasa semayang kan sebelah, sama-sama kita semayang pun, Allah ya Allah. Tapi ni mufti ada sebelah, macam tak gitu ngangkat Allah. Jagalah sebelah mufti kan. Kok sama-sama tuan-tuan dia semayang, okey lah, tak ada masalah. Lain kan, kita lain, hati kita ni rosak. Tuan-tuan cuba tuan-tuan tengok nah. Tuan-tuan naik kereta mewah, duduk sebelah orang yang berpengaruh, ada rasa tak? Turun daripada kereta tu macam lain macam kosong. Pasal itu Piramli buat filem betul. Apa filem Piramli ya? Alibaba. Bila Aziz Satta mula-mula kali, Allahyarham dah kan, tangan keput pula. Tengok. Bukan tak nak kerja, tinggal lagi akunya tulang dah keput. Tiba-tiba dapat wang emas satu peti. Apa dia? Manusia ni tuan-tuan, inlah kan. Balik rumah, tanam je duit tu. Pertama sekali ubah cara jalan dulu. Macam beruk pula. Lady tak lady? Tangan gayuk tak. Piramli buat filem tu ada sebab nah. Dulu member sama je minum buah pokok tu. Mana? Jom. Buah pokok tu kan, nyembang elok kan. Tapi bila dah hidup, dah berubah lain kan, pakai pun dah mewah kan. Jom minum. Mana? Biasalah buah pokok tu. Cari tempat lain lah sikit. Apa situ? Standard lah sikit kan. Jom di Palma kau. Dulu elok je buah pokok tu. Dulu lain Syekh. Dulu lain. Asal? Dulu kaki 2 lah 4. Manusia kan susah entah nak jaga seketul ni. Walaupun tu kecil tu, seketul tu susah. Ingat senang lah. Sembang senang lah kan. Nak jaga dia susah. Allahu Akbar. Dan bahawasanya yang menerima itu amat melihat, maka segala keinginanmu di dalam syurga jua dan kemenanganmu dalam akhirat jua. Pada hadapan tu beberapa bidadari yang indah-indah. Tu cerita besok tu bidadari. Kau nak tengok bidadari lah, jangan tengoklah sekarang lagi. Mana jangan duk tengok lah perempuan yang cantik kan ni, tak payah tengok. Yang itu pun tak telayan. Lawa kat dia ni. Kan?
Dah tua-tua macam ni pun, semangat lain tu. Itulah semangat lain tak boleh. Tuan Haji pun tahu, tapi dah tahu tak boleh nak tengok ke? Kan? Nak tengok ke? Kan? Lawak gak dia ni kan. Dah lah Haji, tak adalah nak tengok ciptaan Tuhan. Banyak lagi ciptaan Tuhan yang boleh tengok. Apa itu yang kau nak tengok? Tapi ni yang nak kata, ingat senang ke nak tengok bidadari kat syurga besok ni? Ku atas Nia pun tak boleh nak kawal, nak tengok sana pula. Tak boleh dah nak macam mana? Dah ada dah kita punya. Tapi kita punya tu dah lama lah, dah lama kan. Bila dah lama ni kurang lah nak tengok. Dia macam kereta baru yang kita lama lah. Kalau kereta baru tu sekejap lap. Pick up. Pick up lah. Kereta baru. Lap. Selimut. Kan. Kejap-kejap pergi hantar basuh. Vacuum. Jangan ada abuk sikit tu. Tu masa baru lah. Agak-agak dah lama-lama ni ada nak vacuum lagi. Lantak bila dah. And rumah tegur, bang, kereta tak masuk lah. Alah, biarlah lantak dah lah. Tak ada apa lah. Pasal dah lama. Jangan baru hari tu. Kan. Nampak kucing di bedal tu, jangan bagi. Belum naik lagi kucing tu. Belum. Dihambatnya kucing tu. Yang cala gitu. Kan? Ni. Tak selimut. Tu kita selimut semua lah kan. Allah. Masuk dah setahun. Kan? Dah setahun tu. Baru tahu kan. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak yang ke akhirat besok, atas ni kena tahan sikit lah. Tahan ni. Nafsu, keinginan hati kita ni kena kawal. Kalau nak yang di sana. Tapi kalau nak yang di sana tapi yang ini tak boleh kawal, jangan ngigau lah benda tu. Isyak masuk berapa ni? 8, 10. 18. Bagi tu isyak masuk kita berhenti, tak boleh. Dia SOP memang macam tu. Saya SOP memang saya ikut tuan. Tak, SOP ni sebenarnya jangan sampai kita menyesal. SOP ni perkataan baru. Sebenarnya perkataan lama dia syarat tu, syarat mana. Tuan-tuan nak dapat pahala 25, tuan-tuan baca hadis Nabi tengok. Nak dapat pahala 25 ni, main berjemaah ni, cuba baca hadis Nabi. Apa kata Nabi? Berwuduklah di rumah, sempurnakan wuduk, berjalanlah dengan tenang. Tu nak dapat syarat. Kita ni kalau nak selamat, ikutlah syarat ni. Kan? Usaha kita Tuhan tengok, kau berusaha memang tak nak. Jangan kita kata, alah ni semua SOP mengarut lah. Jangan kata mengarut. Jangan. Vaksin. Memang vaksin tu bukanlah 100% jadi penyelamat. Tak. Tapi dia tu ikhtiar kita. Sekurang-kurangnya dalam kita tu adalah penahan sikit, protect diri kita. Kan? Ustaz tak nak vaksin, kita pun nak buat apa? Kan? Lepas tu pula pengusi pula usaha tanyalah, Ustaz, kuliah dah nak mula kat Masjid Surau. Jadi boleh tak hantar sertifikat vaksin tu? Aduh. Nak vaksin dah. Vaksin. Sebab sekarang SOP macam tu. Jangan duk ikut sangat lah. Bila AJK Surau tak bagi, masjid tak bagi, dia orang melancat. Nakut sangat masjid ni, Surau ni. Tak. Memang SOP syarat macam tu. Ikut je lah. Kan? Tapi tak tahulah dia orang ni. Kan? Saya memang SOP memang saya jaga sungguh tuan. Saya jagalah.
Sebab saya ada anak, ada bini, ada mak mentua. Mak mentua pula jenis tak apa sihat kan. Saya pergi ngajar, sehari bersebab, buat sebab pula dan sebagainya. Pasal itu saya jaga, saya tak boleh dalam duk jaga ni pun takut juga kan. Kalau boleh datang sini tuan-tuan pakai sontangan plastik dah. Kan tuan-tuan kata pula, apa mangkuk ustaz ni nak bersontangan pula. Tuan, jangan, benda tak nampak tuan, bahaya. Tapi janganlah terlalu takut sangat pula kan, sampai semua tak boleh kan. Saya memang spray, alhamdulillah lah, jagalah. Sebab saya tanya doktor kata ustaz kalau boleh jagalah. Sebab ustaz mungkin tak ada apa, tapi bila ustaz balik anak kecil, mungkin ustaz ada mak mentua yang dah tua, ustaz mana tahu dia dah. Ustaz jemaah ramai kena, walauzubillah lah ustaz, balik sabit dengan ustaz tak ada apalah kan, mak mentua. Jadi jagalah, jaga baik. Okey. Hai anak Adam, jadikan olehmu akan dirimu hamba bagiku. Hamba bagi siapa? Bagi Allah Ta'ala. Supaya adalah aku itu Tuhan bagimu, dan hampirkan olehmu akan dirimu daripadaku dengan menghinakan dunia, mengasihkan segala kebajikan, maka bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada mensia-siakan ia akan pahala orang yang berbuat kebajikan, tiada mensia-siakan akan segala amal orang yang berbuat amal. Kita tengok, jadikan olehmu akan dirimu hamba. Macam mana sifat hamba? Hamba pada siapa? Pada Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Kita hampirkan diri kita ni dengan Allah, selalu mendekatkan diri kita ni dengan Allah, perbanyak ingat Allah Ta'ala. Duduk-duduk ingat Allah Ta'ala, zikir pada Allah Ta'ala, ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kita ni terlalu mengisahkan sangat dengan dunia ni, sehingga kita kasihkan dunia ni lebih sangat. Bagai nak gila kasih dunia ni. Allahu Akbar kan? Dunia ni memang boleh ambil, tapi jangan melekat dalam hati ni. Sebab itu Allah Ta'ala pesan elok-elok, innama amwalukum, sesungguhnya harta kamu, wa auladukum, anak-anak kamu ni semua dunia kan, jangan jadi fitnah bagi kamu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, nanti dia jadi fitnah. Sampai kita lalai daripada mengingati Allah Ta'ala, duk kisahkan dunia kita, duk lupa Allah Ta'ala, leka duk kisahkan anak kita. Ni besok kita menjawab depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hidup ni, banyakkan amal ibadat, buat kebajikan sebanyak mungkin, supaya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ni selamat. Kita akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermulanya daripada kita memejamkan mata, yakni meninggal dunia, sampailah kita bertemu Allah dalam keadaan selamat, datang dalam keadaan jiwa yang selamat. Man atallaha biqalbin salim, bertemu Allah Ta'ala itu dengan hati yang suci bersih, bertemu Allah Ta'ala. Maka di situ kita akan selamat dengan amal perbuatan kita ni, dengan amal-amal kebajikan yang kita buat, yang amal-amal yang kita lakukan atas dunia ni tuan-tuan. Maka sementara hidup atas dunia ni, banyakkanlah amal ibadat, qada' apa yang patut kita qada', semayanglah balik semula, qada' apa yang tertinggal. Puasa kita, semayang kita ni banyak dulu-dulu yang tertinggal, kita qada' lah pada masa ni. Quran yang dah lama kita tak tengok, kita baca balik Quran tu. Kita datanglah, melangkahlah kita ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang dah boleh dah, ramai dah tuan-tuan kan. Kalau tak silap sembahyang fardu, surau saya tak tahulah, masjid dah boleh, ada 200 orang kan. Masjid surau ni berapa? 200 jugalah kan.
Dah boleh dah. Tapi tak datang enggak. Tak datang. Masa tak bagi itu menjerit nak datang. Oi, macam nak datang satu taman lah. Orang nak semayang pun halang. Apalah punya orang. Tunggulah esok akhirat, esok aku dakwi kau. Macam-macam kita kena kan. Bila kita kata dah boleh, alhamdulillah, surau dah boleh. Agak-agak ni malam ni ada tak 200? Lebih kurang lah ni. Adalah lebih lah 1,500 ada. Kadang-kadang sedih tuan-tuan. Suruh tak nak, bila dilarang, Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, isyak pun dah masuk. Cukuplah takat tu. InsyaAllah kita sambung lagi pengajaran yang ke-28 di bulan yang akan datang, insya-Allah. Jadi macam biasalah kat luar tu kan, dalam kereta, bukan kat luar, dalam kereta saya ada minyak wangi. Siapa nak minyak wangi hari tu yang bau raudah ni asli punya, dalam kereta, RM20 sebotol tuan-tuan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna bil ilmi wa zin bil hilmi wa akrim wa taqwa wa alhamdulillah rabbil alamin. Takbir.